A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Insyaallah kita sambung Al-Fiqh Al-Muyassar bab ke-6, iaitu berkenaan al-udhiyah, berkenaan haiwan korban. InsyaAllah kita hanya tengok secara ringkas saja, sebab sebelum ni telah kita tengok, sebelum korban bawah ni kita telah tengok hukum hakam yang berkenaan haiwan korban. Sebahagian kitab dia letakkan bab berkenaan korban setelah haji, atau dalam dia membicarakan berkenaan haji, maka dia letak bab berkenaan korban. Dan bila dia letak berkenaan korban, maka dia bawa selalu benda-benda berkaitan dengan korban. Contoh selepas tu dia bawakan bab berkenaan akikah, kerana ada kaitan dengan korban. Ada beberapa sebab, dan benda ni tidaklah menjadi satu kemestian bagi kitab-kitab fiqh. Bahkan kalau kita tengok dalam kitab fiqh, dalam kitab fiqh mazhab kita sendiri, susunan dia tu ada juga perbezaan. Kebiasaannya kitab fiqh mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, kalau berdasarkan al-Um atau berdasarkan kepada kitab-kitab yang besar seperti Al-Muhadzab karangan al-Imam Asy-Syirazi dan lain-lain, maka mereka meletakkan bab korban ni dalam bab sekali dengan bab haji. Mereka meletakkan bab korban ni sekali dengan bab haji, kerana itu adalah bab kesesuaian dengan bab haji yang telah disebutkan sebelum ni. Sebab haji ni dia bicara, di samping melakukan kerja haji, haji juga dia membicarakan tentang korban. Ada hadiyu yang dibawa oleh orang yang menunaikan haji untuk mereka lakukan korban. Dan juga bagi orang yang melaksanakan kerja haji, kita pun tahu korban ni berlaku tahun raya haji. Kerana itulah kesesuaiannya dimasukkan dalam bab haji. Ada juga sebahagian ulama yang memasukkan dalam bab haji, dia memasukkan dalam bab ibadat. Ada 5 bab ibadat tak? Ada 4 ibadat yang disebutkan dalam yang telah kita belajar: sembahyang, puasa, zakat dan juga haji. Taharah tu, kerana kita nak sembahyang maka adalah taharah. Okey, 4 perkara ibadat tadi tu dia masukkan haji sekali, kerana bagi mereka seperti mana sembahyang fardu ain, seperti mana zakat fardu ain, seperti mana puasa fardu ain, seperti mana haji fardu ain, begitulah juga korban ni. Sebab bagi mereka korban ni fardu. Ada bagi sebagai pandangan fardu ain korban ni bagi orang yang mampu buat. Kalau tak, orang yang mampu tapi tak buat, maka berdosa mereka. Bukan sekadar fardu kifayah je, fardu ain bagi mereka ibadah korban ni. Sebab itulah dia masuk ke rekod sekali dengan 4 ibadat tadi. Dia letak di akhir bab berkenaan haji. Ini sebenarnya susunan ni tidak ramai ulama menulis kitab berkenaan susunan fiqh ni. Adalah seorang dua seperti Al-Imam Al-Bulqini, dia tulis kitab Munasabah Abwab Al-Fiqh dalam mazhab Syafi'i. Kenapa dia letakkan bab ni sebelum bab ni? Kenapa dia letakkan bab ni selepas bab ni? Dia bicarakan kesesuaian yang ada. Dan para ulama bila dia menyusun bab-bab fiqh ni, pasti akan ada sebab kenapa mereka letak apa bab akikah duduk selepas bab haji ni, duduk selepas bab korban. Apa kaitan akikah dengan korban pula? Apa kaitan akikah dengan haji pula? Sebab dia ada kesesuaian dia tadi. Ada sebagai ulama dia letak bab bab sembelih. Korban ni bicara bab haji, bab sembelih, bab akikah dia letak belakang tu. Dia letak bab sekali dengan selepas bab nikah dia letak. Sebab apa? Akikah ni bila? Akikah ni dapat anak je dah. Dapat anak ni bila? Kena nikah dulu baru dapat anak. Jadi sebab itulah dia letak situ. Bab sembelih pula, biasanya orang nak nikah ni Nabi suruh sembelih kambing ke, sembelih apa sajalah untuk kita buat panggil walimah.
Jadi sebab tu bagi mereka kesesuaian letak selepas bab nikah. Sebab ada pernikahan barulah ada akikah lepas tu. Tak ada tiba-tiba ada akikah tak nikah. Tak ada lagu tu. Sebab tu bagi mereka itu hanya ijtihad para ulama, mereka letak mana sesuai nak letak bab ni. Sebab itulah kalau kita tengok Imam Malik sendiri, dia berbeza dengan mazhab-mazhab lain, dengan kitab-kitab lain. Imam Malik kalau kita nak muwatta dia, biasa ni kitab-kitab ni tak hadis ke yang dia ikut susunan fiqh, biasa dia letak kitab taharah dulu, kitab berkenaan bersuci dulu. Tapi kenapa Al-Imam Malik dia tidak letak kitab bersuci dulu, dia letak kitab waktu-waktu semaya dulu. Kita buka bab pertama dia, bab wuqutis solah, bab berkenaan waktu-waktu semaya. Kenapa dia letak waktu semaya? Sebab dia kata taharah ni tak akan jadi wajib kecuali kita nak semaya. Masuk waktu semaya tu baru kita wajib semaya, dan bila kita wajib semaya barulah kita wajib bersuci. Itu semua adalah mengikut kreatif ulama masing-masing dah dalam nak menyusun bab. Dan kitab ni yang kita belajar ni, kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, dia letakkan bab korban selepas bab haji kerana dia sudut kesesuaian itulah yang mereka lihat. Pertama, al-udhiyah. Apakah yang dimaksudkan al-udhiyah? Al-udhiyah adalah penyembelihan haiwan korban di waktu duha. Tu maksud asal dia. Kita sembelih haiwan korban di waktu duha. Sebab tu al-udhiyah, duha asal dia. Tapi kalau sembelih bukan waktu duha pun tak jadi masalah. Kalau sembelih petang pun masih lagi dikira. Cuma ini ayat start bermulanya sembelih tadi tu waktu duha. Hari-hari korban waktu duha. Dan waktu duha tadi tu dia tidaklah bila masuk waktu duha terus boleh sembelih. Dia ada syarat-syarat dia yang membolehkan kita untuk nak sembelih. Secara syar'i dan sudut hukum tarikh syarak adalah haiwan ternak yang disembelih berupa unta atau lembu atau kambing untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari raya. Hukum dan dalil pensyariatan udhiyah, majoriti para ulama mengatakan sunat muakkad, kecuali beberapa orang dari kalangan ulama, antaranya mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Dia kata jadi kewajipan bagi siapa-siapa yang ada kemampuan untuk melakukan sembelihan, untuk melakukan udhiyah, dia wajib sembelih. Adalah beberapa hadis yang dibawakan, cuma banyak hadis yang dibawakan tu kita masih lagi boleh pertikaikan. Antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang ada lahu, siapa-siapa yang ada kemampuan tapi dia tidak melakukan korban, maka janganlah dia menghampiri tempat semaya kami. Itu seolah-olah menunjukkan kepada wajib melakukan ibadah korban. Tapi hadis tersebut dipertikaikan oleh para ulama. Majoriti para ulama mengatakan ia sunat muakkad berdasarkan dalil fasalli li rabbika wanhar. Allah Ta'ala sebut dirikan semaya dan wanhar, lakukanlah ibadah korban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nabi dhaha bi kabshaini amlahaini aqranain dhabahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor kibas, dua ekor kambing kibas atau dua ekor kambing yang bertanduk, aqranain yang bertanduk, ada dua tanduk, amlahain yang warna dia bercampur antara warna hitam dan juga warna putih. Ada sebagian ulama yang mengatakan warna putih dia tu lebih banyak lagi. Warna hitam tu ada sedikit warna hitam, tu dipanggil amlahain. Nabi sembelih dengan menggunakan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wasamma, Nabi menyebut nama Allah. Wa kabbara, Nabi bertakbir. Wa wada'a rijlahu, Nabi letakkan kaki Nabi di atas leher leher binatang tadi Nabi letakkan. Ni untuk kambing boleh lah kot kita letak tak. Kalau lembu tu mungkin tak boleh lah. Syarat disyariatkan udhiyah, yang pertama, syarat pertama kenalah Islam untuk melakukan ibadah korban. Tidak boleh bagi orang yang tidak Islam untuk melakukan ibadah korban. Syarat kedua, balik dan berakal. Syarat ketiga, berkemampuan. Bila cukup tiga syarat ni, maka disyariatkan kepada dia untuk melakukan ibadah korban.
Yang kedua, kita sebut secara ringkas seperti lalu sebab kita telah panjang lebar dah sebelum Hari Raya Haji baru ni kita telah bincang berkenaan udhiyah. Haiwan ternak yang boleh dijadikan sebagai haiwan korban tidak sah udhiyah kecuali bila yang disembelih adalah berupa 3 jenis binatang ni: unta, lembu, sapi dan juga kambing. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'alaihi liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang-binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Dan haiwan ternak tidak keluar daripada 3 jenis binatang tadi. Di samping itu tidak ada riwayat daripada Nabi dan sahabat pun bahawa mereka korban lebih pada tiga binatang tadi. Kuda ada zaman Nabi, sahabat-sahabat ada kuda, tapi sahabat-sahabat tak jadikan kuda sebagai udhiyah, sebagai haiwan korban. 1 ekor kambing dalam udhiyah cukup untuk seorang lelaki dan untuk ahli keluarga dia. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi wa ya'kuluna wa yut'imuna." Abu Ayyub kata, pada zaman Nabi SAW orang ni dia sembelih seekor je binatang. Seorang lelaki, seorang ahli keluarga, dia sembelih seekor je binatang, seekor je Asyah ni dia boleh sama ada kambing ke atau biri-biri ke, dan untuk dia dan juga untuk ahli keluarga dia. Kambing tu kambing dia yang bayar, tapi bila tanya sembelih, dia sembelih untuk dia dan dia niatkan juga pahala tadi untuk ahli keluarga dia. Inilah yang sunnah yang Nabi SAW buat dan para sahabat buat. Tak perlu ahli keluarga kita ada 10 orang, 10 ekor kita nak sembelih seekor seorang. Tak perlu lagu tu. Cukup memadai dengan kita seorang saja sebagai ketua keluarga dan kita niatkan pahala tadi untuk orang lain. Nabi pun buat lagu tu. Kalau nak kira Nabi, para sahabat ni boleh je nak buat, setiap ahli keluarga nak buat. Nabi ada 9 orang isteri, boleh Nabi nak buat setiap orang isteri. Kita tengok bagaimana Nabi SAW dak, bila Nabi pergi haji ke, Nabi bawa binatang hadiu ke, puluh-puluh ekor Nabi bawa. Pernah Nabi bawa 100 ekor binatang hadiu, dibawa oleh Ali radhiyallahu anhu. Ali tolong bawa binatang Nabi SAW ketika Nabi nak buat kerja haji. Kalau nak ikut kambing je ni pun nak sembelih, dan bila Nabi SAW nak sembelih kambing, Nabi buat perkara yang sama. Kalau ikutlah, boleh je Nabi setiap orang isteri ni Nabi nak sekor kambing setiap seorang isteri, tapi Nabi tidak buat lagu tu. Sunnahnya gitulah. Cuma kalau buat juga tak jadi masalah, lagi banyak kita boleh bagi banyak orang makan. Sah berkorban dengan menyembelih seekor unta atau seekor lembu, sapi. Saya tak pastilah sapi dengan lembu ni sama ke tidak. Sebab ada sebagai tempat tu beza sapi dengan lembu. Sebab lembu ni pun banyak jenis juga. Tidak lembu ni kita je tengok lembu sejenisnya dah tak, tapi lembu ni dia banyak jenis juga, puluh-puluh jenis lembu. Sapi, minyak sapi. Kenapa tak disebut minyak lembu? Kenapa minyak sapi? Adakah dia menunjukkan berbeza? Wallahualam, kena tengoklah dulu. Kena tanya orang yang mahir dalam bahasa Melayu ni. Mana? Mana? Tu hadiu. Hak Nabi bawa pergi Mekah tu memang ada banyak. Hak Nabi bawa pergi Mekah. Tapi hak korban Nabi buat di tempat dia, biasanya seekor atau 2 ekor je Nabi akan sembelih. Tak banyak. Tu pun banyak kalau kita tengok Nabi lebih suka sembelih kambing. Unta ni biasanya untuk haji. Hak Nabi bawa pergi ke Mekah nak buat kerja haji. Tu biasa Nabi bawa unta. Sebab biasalah kalau kita bawa unta ni dia dah lama lagi nak jalan dalam perjalanan daripada pasir tu, daripada Madinah nak pergi ke Mekah tu jauh juga. Jadi unta ni pula lebih banyak lagi susu dia kalau kita nak minum dalam perjalanan tadi. Dia sebagai bekal juga untuk kegunaan. Lepas tu unta ni untuk bawa barang. Kalau bawa kambing kat letih kita lah, kita pula kena jaga dia.
Unta ni kita boleh duduk atas dia, dia boleh tolong bawa bayi kita. Lebih kepada tu. Tapi kalau kita tengok kebiasaannya, Nabi dan para sahabat ni, mereka akan sembelih kambing. Kita tengok banyak hadis, tidaklah kata tak boleh sembelih unta, boleh sembelih lembu, tapi nak kebiasaannya para Nabi dan para sahabat lagu tu dia buat. Sah berkorban untuk seekor unta untuk 7 bahagian. Ni juga ada khilaf sebenarnya. Kalau kita pergi sebagai tempat tu, kadang-kadang belah-belah bagi ada. Tak tahulah mazhab mana dia guna. Belah-belah bagi ada. Seekor lembu tu kadang ada 20 orang pakat. Tak tahulah dia guna mazhab mana, wallahu alam. Tapi lebih pada 7 ni saya pernah jumpa ada kata 9, ada kata 8. Cuma majoriti para ulama kata 7 bahagian untuk seekor lembu atau seekor Jana? Pakat biti. Dia pakat biti cara dia kena sore je tu tak apa boleh. Tapi kena sore je tu Kalau kambing seekor. Kalau kambing seekor atau kalau kita ambil lembu segi kita nak pakat dengan suami dengan isteri. Kena sore je tu siapa tu dia? Suami tu dia. Suami niat untuk isteri lah. Pahala tu. Dia boleh lagu tu. Atau kita duduk serumah dengan sayang-sayang kita, boleh. Dengan sayang-sayang kita ke, mungkin time belajar nak beli segi seekor tu memang tak ada duit lah. Jadi pakat. Mung ketua. Ni aku bagi duit kamu. Kita pakat, kita bagi duit kepada seorang, dia korban dan dia dekah kepada. Tu dibolehkan. Tapi kalau nak kata, ni kita pakat, jadi semua ni bagi kita belaka, tak boleh. Dia kena sore tu pahala tu dibahagikan atau dibolehkan. Naharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma al-Hudaybiyah badanah an sab'atin wal baqar an sab'ah. Kami sembelih bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah badanah, unta untuk 7 bahagian dan lembu untuk 7 bahagian. Kita tengok Nabi sembelih unta, Nabi sembelih lembu. Ni ketika Nabi duduk di Hudaybiyah pada tahun Hudaybiyah. Nabi nak pergi buat haji tu, haji tak jadi tu, Nabi nak pergi buat umrah tu, tak jadi tu, ni tahun Hudaybiyah. Bila Nabi duduk Madinah, kalau kita tengok banyak yang Nabi guna untuk sembelih, Nabi akan guna kambing lebih banyak. Syah sama ada kambing ke biri ke. Berbeza dengan apabila Nabi nak pergi ke Mekah. Syarat-syarat yang dijadikan acuan dalam berkorban dan sudut pertama syarat sudut umur, unta disyaratkan umur 5 tahun. Genap 5 tahun. Lembu disyaratkan genap 2 tahun. Kambing disyaratkan genap 1 tahun. So lagi tak sebut sini biri ada sebagai ulama kata 9 bulan, ada sebagai ulama kata 8 bulan untuk biri jazak. Berdasarkan hadis Nabi kata la tadbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatadbahu jaza'atan min ad-dha'ni. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Kamu kena sembelih musinnah. Musinnah ni yang telah cukup umur. Kalau lah unta 5 tahun tadilah, kalau lah lembu 2 tahun tadi, cukup 2 tahun. Illa an ya'sura alaikum, kecuali payuh kamu tak jumpa, cari dah tak jumpa, fatadbahu jaza'atan min ad-dha'ni, maka kamu boleh sembelih jaza'atan min ad-dha'ni. Ad-dha'ni ni dia lebih kepada kambing yang berupa biri. Kita ni kambing biri lebih kurang sama, lebih dia ada perbezaan. Kambing ni bulu dia lain, biri ni bulu dia lain. Spesies bulu seperti biri tu, kibas ke apa dia lagi, saya dah ingat. Mesin ni banyak je ni, kita ni kena biri je. Sana tu banyak jenis binatang-binatang hak super biri bulu dia. Kita tengok kadang ada tukar antara biri dengan binatang kharuf ke, tu semua dalam kategori ad-dha'n. Kambing ni dia spesies lain, walaupun sama lebih adik-beradik je, cuma kambing ni bulu dia lain. Hak jenis kambing maka sebagai ulama menetapkan 1 tahun. Kalau jenis biri ni sebagai ulama menetapkan 9 bulan sudah dibolehkan untuk min ad-dha'ni.
domba ni biri lah tak, disyaratkan berstatus jazak, iaitu yang sudah berumur 1 tahun. Ada yang berkata 6 bulan berdasarkan hadis daripada Uqbah bin Amir, qultu ya Rasulullah asabani jazak, qala dhahibi. Hatu berdasarkan hadis Nabi berikan kebenaran untuk sembelih jazak. Cuma kalau kita tengok jazak, kita tengok dalam kamus, kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh kau, dia untuk biri yang berumur ada 2. Ada satu pandangan kata 6 bulan, cukup 6 bulan. Ada sebagai ulama yang mengatakan 8 bulan. Dia tak serupa kambing, wallahualam. Mungkin orang yang biasa pera dia tahulah kambing dengan biri ni tak sama dari sudut pembesaran dia. Saya tanyalah orang pera ni, dia kata biri ni lebih besar, lebih cepat besar lagi berbanding kambing. Biri ni kalau 6 bulan tu atau 8 bulan tu memang cukup umur dah, memang cukup dah, boleh dah untuk nak sembelih. Kambing tak, kambing dia lewat sikit. Wallahualam lah sebab apa tu. Yang kedua, syarat dia tidak ada kecacatan pada binatang tadi. Sama ada Nabi sebut arba'un la tujzi fil adahi, 4 perkara yang tak boleh. Kalau ada 4 perkara ni tak boleh kita lakukan ibadah korban. Yang pertama, al-awra, al-bayyin awaruha, wal maridah al-bayyin maraduha, wal arja'u al-bayyin arajuha, wal ajfa'u allati la tunqi. Iaitu binatang hak buta sebelah mata. Jelaslah buta tadi tu memang dia tak nampak langsung. Kalau buta dua-dua lagilah tak boleh. Yang kedua, haiwan hak ada penyakit haiwan yang boleh menyebabkan rosak daging dia tadi. Penyakit apa ni kita panggil ni? Kuku kaki kulit tak? Kuku mulut, kaki kulit pula. Bila ada penyakit tadi tu boleh menyebabkan binatang tadi bau busuk lah. Bila bau busuk nak makan daging pun tak boleh. Jadi tak tercapai lah maksud kita melakukan ibadah korban tadi. Atau penyakit-penyakit lain yang boleh membahayakan, penyakit sesama lembu kau contoh. Penyakit COVID boleh jadi pada lembu kau sebagai contoh, maka tidak dibolehkan. Wal arja, dan juga hak kecok. Kalau tak ada kaki tu lagilah. Ni kecok pun tak boleh dah. Kaki pendek sebelah kau. Macam-macam ni penyakit berlaku ni. Atau haiwan tadi tu kuku kering, daging pun tak ada. Penyakit dia, penyakit tak boleh makan. Ada juga jenis binatang lagu tu, penyakit tak ada selera makan. Siapa kuku kering siapa, maka tak boleh dilakukan ibadah korban. Yang keempat, waktu menyembelih udhiyah. Waktu dimulai dari sesudah solat Id bagi yang melakukan sembahyang hari raya. Bermula tak boleh kita sembelih sebelum sembahyang raya. Kita kata masuk dah waktu duha ni, kita pun nak sembelih dulu baru nak pergi sembahyang raya. Sebab kalau panik kat kalut pula orang lain pun nak sembelih, sebab tukar sembelih ni tak ramai. Jadi kalau lah nak sembelih lepas raya ni, dia kena pergi lain pula. Jadi kita sembelih sebelum raya lagi, sebelum pergi sembahyang raya, maka tidak dibolehkan. Tu kalau orang melakukan sembahyang raya. Kalau tak lakukan sembahyang raya, contoh tempat dia tu tak ada orang nak sembahyang raya, dia seorang je Islam, keluarga dia je Islam, maka dia kena tunggu masuk waktu duha. Dan dia kena tunggu sampai tahap tempoh orang habis 2 rakaat sembahyang raya dah, orang habis khutbah, tengok je kau tunggu. Tak boleh tu nak buat selalu. Sebab Nabi sebut daripada hadis Al-Bara' bin Azib, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk, wa man dhabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Siapa-siapa yang sembahyang sebagaimana kami sembahyang, siapa-siapa yang melakukan ibadah korban seperti mana kami lakukan, maka dia telah mendapat ibadah korban yang tepat dan juga yang betul. Sesiapa yang sembelih sebelum dia sembahyang, maka hendaklah dia ulang balik makanahu al-ukhra, sebagai ganti sembelih dia tadi tu. Dia sembelih lembu, maka kena ganti dengan lembu yang lain.
Waktu berterusan sampai terbenamnya matahari pada akhir hari tasyrik, berdasarkan hadis daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Semua hari tasyrik adalah hari untuk sembelih. Hari tasyrik hari ke-11, 12, 13. Itu hari tasyrik. Ada juga sebagai ulama sebagai pandangan dia tambah besar lagi. Jadi 5 hari lah semua untuk hari korban bagi pandangan tersebut lah. 10, 11, 12, 13, 14. Majoriti para ulama mazhab kita sendiri 10, 11, 12, 13. 4 hari untuk kita melakukan ibadah korban. Hari raya sehari je. Kita tukar. Hari 3 hari lagi tu adalah hari tasyrik, tu bukan hari raya. Hari raya hanya 10 hari bulan saja. Yang lebih utama adalah kita sembelih sesudah sembahyang hari raya, berdasarkan hadis Al-Bara' bin Azib bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma nabda'u bihi yawmana hadha nusalli thumma narji'u fananhar faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabla dhalik fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli laysa minan nusuki fi syai'. Perkara pertama yang kita mulakan pada hari kita ni, pada hari raya ni, adalah kita sembahyang, kemudian kita kembali ke rumah dan kita lakukan ibadah korban. Faman fa'ala dhalik, siapa-siapa yang buat sedemikian maka dia telah menepati sunnah kita. Dan sesiapa sembelih sebelum melakukan perkara tersebut sebelum sembahyang tadi, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli, maka daging yang dia sembelih tu, binatang yang dia sembelih hanyalah daging yang dia berikan kepada ahli keluarga dia. Laisa minan nusuk fi syai', maka tidak dikira sebagai ibadah korban daging dia yang dia buat tadi. Apakah yang dilakukan terhadap haiwan korban? Ni apa kita kena buat? Kita pun tahu disunnahkan kepada kita bila melakukan ibadah korban. Pertama, untuk kita makan daging korban tadi. Kalau kita nak makan semua, tak jadi masalah. Seekor lembu kita sembelih, nak makan semua, tak jadi masalah, dibolehkan. Cuma bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kita bahagi-bahagikan daging tadi. Sama ada kita nak sembelih, kita nak makan untuk kita, atau kita sipar, kita makan, kita sipar dan kita berikan kepada orang lain. Disunnahkan untuk ibadah korban kita berikan daging yang mentah untuk ibadah korban, supaya ikut dia lah, dia nak masuk gapo sekalipun. Mana? Pala korban, pala sedekah. Sedekah korban lah. Api jari orang ni. Kalau saya kambing tu, kadang-kadang kambing dia pun tak makan kambing, tapi dia korban sebab apa? Sebab Nabi sembelih. Jadi siapa buat apa? Baik orang lah. Biasa korban ni orang berkemampuan dah bon nak makan daging dekat tiap-tiap hari dah dia makan daging. Biasanya dia akan bagi kat orang lah. Masalah afdal lah. Kita tengok atas dia lah. Kita tengok dia tu miskin telajak. Kalau kita bagi daging lagu tu pun dia boleh makan, goreng je. Kita masuk sedap sikit dia. Boleh jadi dia boleh makan sedap lagi. Kalau kita bagi daging saja je, goreng tu je dia boleh makan. Okey. Yang pertama, yang kedua, kita kena tengok kalau kita gula tak ada kat dia, sekali tu je dia boleh makan. Tapi kalau kita bagi daging, okey 3-4 hari dia boleh makan. Dia boleh sipar. Kena tengoklah. Nak afdal lagi, masuk dia dah bagi untuk dia boleh sipar daging tadi. Mana? Tak apa ni, bagi sikit nak bagi sikit. Tak masalah tu. Tapi orang Arab, ramai orang Arab ni, dia lebih suka sipar dia je. Dia sipar dia makan untuk dia je. Ramai di lagu tu juga orang Arab. Dia sembelih lembu kita tak tahu. Dia sembelih dalam rumah dia. Dia kunci pagar dia kan. Kalau kambing, lembu tu biasa dia masuk dalam bilik air dia. Air masuk dalam bilik air. Dia tak ada ruang untuk nak korban. Kalau mesin ni memang tak ada ruang untuk korban. Kecuali setengah tepat aja. Ada ruang kosong, ada tanah kosong, boleh korban. Sebab penduduk dia padat, terutama di Cairo atau kampung-kampung pun penduduk dia padat. Dia kena masuk dalam rumah dia, kunci pagar dia kan. Sembelih kita tak tahu dia korban ke apa. Nabi sebut dalam satu hadis, yut'imu ahla baitihi as-thuluth wa yut'imu fuqara jirani as-thuluth wa yatasaddaqu ala as-su'ali bis-thuluth. Dia makan
dia buat makan kepada ahli keluarga dia 1/3 bahagian, dan dia bagi kepada orang miskin dekat dengan jiran-jiran dia 1/3, dia bersedekah kepada orang yang minta daging tadi 1/3. Ni Nabi bagi keringanan lah atas kita bagaimana kita nak menguruskan daging tersebut. Di negara Arab ada beberapa perkara yang wallah alam, saya tengok hari ni pun jadi budaya mereka lagi hari ni. Bila mereka lakukan ibadah korban ni, dia sembelih dalam rumah dia kan. Darah tu dia akan ambil, dia akan lepas dinding. Dia akan lepas dinding. Kadang-kadang dia tak lepas, dia ambil darah penuh tangan dia ni, dia akan lepas dinding. Dia ada orang tahu, mari tahu ni, oh dia mau korban. Tu tujuan dia ni. Habis kau kata dia suruh orang tahu dia buat ibadah korban. Kalau dia tak ada darah, orang tak tahu buat ibadah korban. Jadi dia kena buat lah. Tahun ni dia boleh check hak 2 tahun lepas, hak 3 tahun lepas, kita boleh tengok 2-3 tapak tangan. Hak kering lama kat ni 2-3 tahun lepas, hak basuh lagi kat hak tahun ni. Gitulah cara dia supaya hak ni benda hak tak sepatutnya lah dibuat. Sebab kita mungkin tak ada sini ni, sana tu sebab dia nak menunjukkan dia ni buat ibadah korban. Nanti orang kata dia ni kerikut pula, nanti orang kata dia tak ibadah korban pula. Jadi dia buat lagu tu lah. Tu cara dia. Mana? Mungkin lah. Apa yang harus dilakukan bagi orang yang hendak berkorban? Ini kita tahu dah, bila Nabi SAW perintahkan kepada kita bila masuk awal bulan Zulhijjah, Nabi kata idza dakhala al-ashru wa 'indahu udhiyah yuridu an yudhiya fala ya'khudhanna sya'ran wa la yaklimanna zufra. Apabila masuknya 10 awal bulan Zulhijjah dan dia ada dah binatang korban atau dia ada niat untuk melakukan ibadah korban, maka janganlah dia buang mana-mana bulu yang ada pada badan dia, wala yaklimanna zufuran, janganlah dia potong mana-mana kuku dia, wala yamassa fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an, janganlah dia buang cukur ke mana-mana bulu yang ada pada tubuh badan dia. Ini sunnah kepada orang yang nak melakukan ibadah korban. Bab seterusnya, bab ketujuh, bab berkenaan akikah. Akikah sini salah eja, sepatutnya kena Q baru lebih tepat lagi dia punya terjemahan dia tu. Kalau K tu guna akikah, kita sama guna akikah tak. Gapa dia tak tahu akikah tu. Akikah, yang pertama definisi al-akikah, dia sudut bahasa akikah berasal daripada perkataan al-aqu yang bererti memotong, kerak, potong. Pada asalnya ia digunakan juga untuk makna rambut yang ada pada kepala bayi pada waktu lahir. Bayi ni bila dia mula-mula lahir, maka rambut yang ada pada kepala dia tu disebut sebagai al-aqu atau al-aqu akikah. Secara syar'i akikah adalah haiwan ternak yang disembelih untuk bayi yang dilahirkan pada hari ke-7. Saat rambutnya dicukur, ia adalah hak anak ke atas orang tua dia. Hukum akikah. Akikah adalah sunnah muakkad berdasarkan hadis daripada Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma'al gulami aqiqatuhu fahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Gulam ni atau anak yang baru dilahirkan ada akikah dia, maka dia perlu dialirkan darah, iaitu perlu dilakukan sembelihan, wa amitu anhu al-adha, dan dibuang rambut-rambut yang ada di kepala dia. Dan berdasarkan hadis Samurah bahawa Nabi bersabda, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatih tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Setiap anak yang baru dilahirkan adalah ibarat gadaian dengan akikah dia. Tudbahu perlu disembelih untuk dia pada hari ke-7, diberi nama dan juga dicukur kepala dia.
Ni antara termasuk sunnah Nabi SAW adalah melakukan akikah. Akikah, buat makan, semua kalau kita tengok adalah hadis-hadis Nabi SAW, kehidupan Nabi, buat makan ni semuanya adalah untuk suatu benda yang menggembirakan. Nikah, maka buat makan kerana menggembirakan. Sambut hari raya Aidil Adha tadi, buat ibadah korban. Apa ni? Itulah kita nak ayat. Buat akikah. Kenapa kita buat akikah? Sebab kita gembira dengan kelahiran. Tak ada kita tengok cara kehidupan Nabi ni buat makan kerana kesedihan. Sedih buat makan, tak ada. Sebab biasanya orang buat makan kat Madinah kerana gembira. Tak, kita sedih pun lagu tu. Time nikah kita buat makan lah. Kalau cerai buat makan juga. Kan ada lagu tu. Buat buat makan ni, kita cerai ni. Tak ada lagu tu. Atau apa-apa sajalah benda-benda yang kita dapat rizak yang molek kau, kita buat makan. Tak ada orang buat makan apa ni. Tak ada rizak. Rizak tak boleh pakar. Buat makan. Tolak bertabuk belakang. Kita buat makan. Biasa tak ada lagu tu. Kalau kita nak kehidupan Nabi SAW, gitulah. Jadi pelik bagi orang kita ni, sebagai orang kita ni, dia makan kerana kesedihan. Itu tak ada daripada kalau kita tengok bagaimana sunnah Nabi SAW. Termasuk akikah ni. Kenapa kita buat akikah? Kerana nak menyatakan kesyukuran kita kepada Allah. Nak menyatakan kita ni gembira kerana dapat anak tadi. Sebab itulah anak lelaki 2, anak perempuan. Sebab orang Arab ni biasa anak lelaki ni lebih menggembirakan dia berbanding anak perempuan. Zaman jahiliah itu tak sila anak perempuan. Zaman Islam tak, anak perempuan diterima juga. Cuma anak lelaki ni lebih lagi memberikan kegembiraan. Sebab tu 2 anak perempuan seekor binatang, seekor kambing disembelih. Itu tujuan asal kepada akikah ke atau walimah ke yang kita buat, nak menyatakan kegembiraan kita. Dan kita nak ayat kita ni gembira. Siapa kita buat makan kepada orang, siapa kita sembelih binatang, kita nak bagi makan kepada orang. Biasa orang ni kalau dia gembira, dia nak orang tahu dia gembira. Tak, biasa manusia lagu tu. Kalau sedih, dia tak usah tahu. Dia tak usah orang tahu dia sedih. Gitulah kebiasaan manusia ni. Jana? Ha? Darjat tu berbeza. Tak adalah berbeza sebenarnya. Tu dia sudut kegembiraan kita. Kalau nak buat seekor pun tak apa. Ada hadis Nabi buat seekor je. Untuk lelaki ada juga. Kalau kita mampu 2, buat 2. Tak jadi masalah. Jadi kalau kita gembira dapat anak puan, kadang dapat anak lelaki tak berapa gembira, ikut kita lah. Tapi sunnahnya macam mana Nabi ajar. Sebab ada juga riwayat, cuma ada sebagai ulama pertikaikan riwayat tadi. Nabi sembelih untuk Husain ni seekor je. Syah Nabi sembelih seekor je kambing. Ada juga riwayat lagu tu. Ada riwayat sebut 2 ekor Nabi sembelih. Tu berdasarkan kemampuan kita lah. Setara mana. Waktu dilakukan akikah dengan keluarnya anak secara keseluruhan daripada ibunya, maka saat itulah waktu bolehnya menyembelih akikah masuk. Sedangkan waktu yang dianjurkan hinggalah sampai anak tu balik. Hanya saja disunahkan agar akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahirannya berdasarkan hadis Samurah. Berdasarkan hadis Nabi banyak lagi, Nabi sebut pada hari ke-7. Macam mana nak kira hari ni? Payah juga nak kira hari ni. Kalau lah beranak masa ni, nak kira mana? Beranak masa ni pukul berapa ni? Pukul 10. Beranak pukul 10. Macam mana nak kira? Esok pukul 10 esok? Imam Malik kata, kalaulah dia beranak selepas fajar, maka tak dikira hari tu. Sebab tak cukup sehari tu. Kalau beranak sebelum fajar, Imam Malik lah kata, maka tak dikira hari tadi. Maksud dia maghrib ni lepas kira maghrib esok. Tak, esok tu baru bermasuk so start malam ni. Jadi tak kira lah hak ni tak kira. Kalau kita kira sehari dah, sampai maghrib ni sehari dah. Esok tu 2.
Jadi kalau sebelum fajar maka tidak dikira. Kalau selepas fajar, kalau sebelum fajar kira sebagai maghrib ni kan sehari lah. Sebab bermulanya hari dalam Islam ni bermula pada maghrib tu. Enak? Sebelum subuh. Fajar tu subuh lah. Subuh atau selepas subuh. Kalau tengah-tengah tengah azan tu. Atas kita lah tu. Kira lah macam mana sekalipun. Asal kau buat je. Masa subuh. Lepas subuh lah tu. Okey. Sampai bila boleh buat? Kalau tak boleh buat 7 hari, buat apa ni? Hari-hari hak 7 14 hari berapa? 21. 7 14 21. Itu mengikut sebagai ulama. Disebutkan dalam sebagai kitab. Tapi hak sunnahnya 7 lah. Selain daripada hak 7 14 tu tidak disebutkan secara warid daripada Nabi SAW. Cuma hak ni kita kata sunnah. Dibolehkan bila-bila masa dibolehkan. Sama ada 7 hari, 8 hari ke 9 hari ke, atau kalau seseorang itu tak dibuat akikah sewaktu dia kecil, dia balik, dia besar dah, maka dibolehkan buat akikah selepas tu. Ada hadis yang dinasihat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dalam hadis tersebut, Nabi akikah untuk diri sendiri selepas ba'dan nubuwah. Selepas Nabi jadi Nabi, Nabi akikah untuk diri dia sendiri. Ada juga sebagai riwayat menyebutkan sedemikian. Kadar jumlah haiwan ternak yang disembelih, disunahkan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak lelaki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Berdasarkan hadis Ummu Qurs Al-Ka'biyah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, anil gulami syatani mutakafiatani wa anil jariyati syatun. Bagi orang lelaki 2 ekor kambing yang sepadan, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Memberi nama, mencukur kepala dan mentahnik dan azan di telinga bayi, ini perkara-perkara berkaitan dengan akikah dan juga berkaitan dengan kelahiran bayi. Yang pertama, disunahkan memberi nama kepada bayi tersebut pada hari ke-7. Disunahkan bagi nama pada hari ke-7. Kita ni 7 bulan tu kita bagi nama dah. Dah dalam perut 7 bulan tu bagi nama dah. Kadang-kadang baru nikah fikir nama dah. Tengok berita apa ni, baru nikah tak pada 2-3 bulan mikir dah nama anak, buh nama anak ke apa. Tu sunnahnya pada hari ke-7 lah, seperti di mana Nabi kita SAW sendiri diberi nama oleh Abdul Muttalib, oleh Tok Nabi, pada hari ke-7 kelahiran Nabi SAW. Seperti mana Nabi disebutkan tadi, wa yusamma wa yuhlaku ra'su, diberikan nama kepada anak tadi dan juga dicukur kepala dia. Disunahkan memilih nama yang bagus untuk anak-anak. Sesungguhnya Nabi SAW mengubah nama-nama yang buruk dan memerintahkan untuk berbuat sedemikian. Ini soal lagi tanggungjawab kita sebagai orang tua, kena pastikan nama anak yang diberikan nama yang baik. Kadang-kadang kita ni asal sedap je nama, masuk dia tak baik ke, masuk dia mengarut ke, semua kita tak cara. Sedangkan itu adalah tanggungjawab kita. Nabi SAW banyak nama sahabat-sahabat ni Nabi tukar. Sahabat nama tu tak baik, Nabi pun tukar nama sahabat tadi. Banyak berlaku. Dan kalau bab nama ni ada satu kitab ditulis oleh Syekh Dr. Bakar Abu Zaid. Satu kitab yang baik, Tasmiyatul Maulud nama dia. Kitab tu dia tidaklah memberikan dia bukan buat senarai nama, adalah sikit saja buat senarai nama yang sesuai dia cadangkan. Dia lebih kepada membicarakan kepada kita bagaimana kaedah kita nak meletakkan nama. Kadang-kadang kita ni bila nak cari nama anak, kita tengok buku kamus nama tu tak, kita tak tengok kaedah bagaimana nak meletakkan nama tadi. Ada nama yang diboleh letak, ada nama yang makruh letak, ada nama yang haram letak. Makruh sebagai contoh, apa dia makruh ni disebutkan oleh sebagai ulama. Kita letak nama anak kita ada din kau belakang, Islam kau belakang. Contoh apa dia, Saifuddin, kita letak nama tu, pedang agama. Kita menyadarkan dia kepada agama.
Sedangkan dia tu setengah mana tak tahu. Memang niat kita nak jadi supaya dia jadi lagu tu, tapi sebagai ulama memakruh ke letak nama lagu tu. Sebab dia boleh bawa masuk tak maulid lah. Saiful Islam sebagai contoh, nama dia maulid, ada Islam, tapi kalau dia tu tak maulid, pura-pura Islam hak kena. Walaupun orang tidak kata kepada Islam, tapi akan ada sedikit sebanyak kena nama tak dia tu. Sebab tu sebagai ulama tak boleh letak. Bahkan Ibn Taymiyah di ibu gelar Taqiyuddin, dia marah tak sih. Dia lari orang ibu gelar tadi, tapi orang ibu nama Taqiyuddin gelar dia. Dia sendiri pun tidak setuju dengan gelar tersebut. Muhyiddin, supalah. Tapi kena kerak ni. Okey, yang seterusnya mencukur kepala bayi, cukur rambut. Disunahkan mencukur rambut bayi lelaki ke perempuan pada hari ke-7 selepas akikah, dan bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya. Berdasarkan hadis Ali, Nabi SAW bersabda, Ali berkata, dia cerita tentang Nabi, dia kata, aku Rasulullah anil Hasan bisyatin. Rasulullah dia akikahkan untuk Hasan dengan seekor kambing. Tengok, Nabi buat untuk seekor je, untuk Hasan, walaupun Hasan tu lelaki. Dan Nabi kata, ya Fatimah, ihliki ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddah. Wahai Fatimah, cukur kepala dia dan sedekahkan dengan timbangan rambut dia tadi tu dengan fiddah, dengan perak. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dinilai sahih oleh dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Cuba hadis ini dipertikaikan oleh para ulama. Antaranya Al-Baihaqi sendiri mendhaifkan hadis yang menyebutkan timbang rambut tadi. Kalau kita tengok hadis daripada Nabi, tidak ada satu pun hadis sahih daripada Nabi yang dikaitkan dengan Nabi. Ni dikaitkan dengan Nabi lah. Tidak ada satu pun hadis yang dikaitkan dengan Nabi SAW berkenaan timbang rambut tadi. Hadis ni pun walaupun diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bila Imam Tirmizi riwayatkan hadis ni, Imam Tirmizi kata hadza haditsun hasanun gharib wa laysa isnadu bimuttasil wa Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Hasan. Imam Tirmizi kata lam yudrik Aliya ibn Abi Talib. Hadis ni Imam Tirmizi kata hasan gharib. Apa dia maksud hasan gharib? Sebagai ulama kata, bila Imam Tirmizi kata hasan gharib, hasan lah. Cuma kalau kita ngaji bab Sunan Tirmizi, bab istilah Tirmizi ni panjang perbahasan berkenaan hasan gharib. Ada sebagai ulama kata bila Imam Tirmizi kata hasan gharib, dia lebih kepada nak menunjukkan Imam Tirmizi nak kata hadis tu bermasalah. Hadis tu ada illah, ada kecacatan pada hadis tadi. Sebab tu dia sebut selepas tu walaysa isnaduhu bimuttasil, sanad dia tidak bersambung. Sebab apa? Abu Ja'far, seorang perawi yang meriwayatkan hadis tadi, Abu Ja'far atau nama dia Muhammad bin Ali bin Al-Husain, dia ambil hadis tadi daripada Ali bin Abi Talib. Dia ni cicit kepada Nabi SAW. Husain cucu, Ali cicit, ciok kepada Nabi SAW. Dia ni betul tak istilah tu, ciok. Dia ni tak ada jumpa pun dengan Sayyidina Ali. Tiba-tiba dia kata daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi dia ni ciok Sayyidina Ali meninggal dunia sebelum dia dilahirkan lagi. Jadi macam mana dia boleh kata dia ambil hadis daripada Sayyidina Ali? Sebab tu Imam Tirmizi kata walisa isnadu bi muttasil, isnad dia tidak bersambung, sanad dia tidak bersambung. Jadi hadis ni adalah hadis yang dhaif. Banyak kalau kita buat syawahid bagi hadis ni, semua dipertikaikan oleh para ulama. Semua dipertikaikan. Cuma dari sudut perbuatan sahabat, ada sahabat buat lagu tu. Dari sudut hadis Nabi, dari sudut daripada Nabi yang kita nak sandar kepada Nabi, tidak ada satu pun yang sahih, tidak ada satu pun yang sabit. Tapi ada dibuat oleh para sahabat, seperti mana Fatimah dia buat seperti mana ni. Cuma dia buatnya perak. Sebab tu lah dari mazhab Ahmad, perak saja digunakan untuk timbangan tadi. Mahdak mazhab kita, mazhab Malik, sama ada nak guna mah atau nak guna perak. Kalau berdasarkan hadis ni sendiri, kalau kita kata hadis tu sahih, dia menggunakan perak, tidak menggunakan emas.
mentahnik, disunahkan mentahnik bayi dan kurma apa saja, sama ada lelaki atau perempuan bayi tersebut. Tahnik adalah kita mengunyah kurma tadi, kemudian kita masukkan ke dalam mulut bayi tadi hingga sebagai daripadanya masuk ke dalam perut dia. Berdasarkan hadis pada Abu Musa al-Asy'ari, walidali ghulamun fa ataitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamrin. Aku mendapat anak, dia kata, lalu aku bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun namakan anak aku tadi sebagai Ibrahim. Nabi pun bertahnik dengan tamar. Juga banyak ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tahnik. Jadi sunnah tak punya. Mana? Pakai zamzam. Air Zamzam. Okey, pertama tahnik tu apa dia? Tahnik ni hannaka yuhanniku tahnik. Dia satu perbuatan kita jolok dalam mulut. Tu maksud tahnik. Hannaka, kita jolok masuk dalam mulut. Tu asal dia. Yang kedua, ulama bahagian tahnik ni, adakah dia khusus kepada Nabi atau tidak? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 2 kes saja diceritakan, dia 2 kes atau 3 kes saja. Sahabat bawa anak dia pergi jumpa Nabi dan Nabi tahnik dia. Padahal hak lahir zaman Nabi ni puluh-puluh orang sahabat. Ratus-ratus orang sahabat dilahir kepada zaman Nabi. Tapi kenapa 2-3 orang aja hak dia bawa kepada Nabi untuk Nabi tahnik? Itu pertama. Sebab tu sebagai ulama kata ni khusus kepada Nabi, sebab sahabat-sahabat tak buat. Tak ada Ali bawa anak dia jumpa Abu Bakar ke? Abu Bakar tu tahnik. Tak ada bawa Umar dia jumpa Umar ke? Umar tu tahnik. Jadi sebagai ulama mengatakan tu khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun tak buat. Apa lagi kepada orang-orang lain? Lagilah tak ada benda tu. Tapi kalau kita nak buat, tu tak jadi masalah. Sebab apa dia kata khusus tadi? Yang pertama khusus tadi sebab bila Nabi ambil buah tadi, Nabi buah kurma, buah tamar tadi, Nabi buah dalam mulut dia bercampur dengan aliu Nabi yang ada keberkatan, lalu diberikan kepada budak tadi. Kita ni berkat agak apa aliu kita? Tak tahu ustaz isap rokok pula. Contoh dah tak? Kopi ni. Contohlah, tidaklah saat kita nak kata tu. Sebab kita tak tahu ada ke tak keberkatan. Kita nak kata dia soleh, tak. Hanya Allah Ta'ala je tahu keberkatan. Ada ke tidak keberkatan. Nabi ni memang ada keberkatan dia. Sebab itulah lepas tu Nabi doa keberkatan kepada budak tadi yang dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah benda ni dilakukan secara umum, tentulah sahabat-sahabat ni dia akan gomo. Oh ni dia bawa kepada Abu Bakar, ni bawa kepada Abdullah bin Abbas. Tapi tak ada satu riwayat yang kita boleh terima, riwayat yang sabit sahabat-sahabat atau tabi'in ni bawa anak-anak dia pergi kepada sahabat-sahabat yang lain. Kepada Nabi sendiri pun berlaku 2-3 kes saja. Tidak semua berlaku tidak semua Nabi SAW buat lagu tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tahnik. Kenapa buat tahnik tu? Kalau kita nak bincang benda tu boleh dibuat untuk semua orang lah. Kalau kita nak kata boleh, semua orang boleh buat. Kenapa dia buat tahnik? Tahnik ni dia lebih kepada nak membuka jalan kepada budak tadi tu, supaya dia lebih mudah untuk menyusu lepas tu. Sebab itulah ulama kata kalau nak buat tahnik, buat selepas dia lahir tu, bukan 7 hari lepas tu baru buat. Sebab tu sini tak ada sebut hari bila ni. Orang lain tu sebut berlaku 7 hari. Sini tak ada sebut bila. Sebab itulah dia sebut wulidali gulam fa ataituhu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dapat anak, ada. Dia kata Abu Musa al-Asy'ari kan dapat anak fa, kita ngaji bahasa Arab. Fa ni lepas tu dapat anak, selepas tu aku tu pergi bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahnik ketika tu. Sebab tu sebagai ulama kata bila budak ni dia berasa satu benda yang manis, maka dia akan lebih nak telan dan dia akan membuka ruang, lebih memudahkan dia nak menyusu lepas tu. Itulah antara tujuan dia ni. Jadi kalau menguatkan, ya, menguatkan dia tak ada. Tapi kalau air Zamzam tak jadilah. Dia kena benda yang manis. Sama ada tamar ke, zabit ke. Tamar tu Telur Zamzam. Tak masalah. Tapi soal elok-elok kita kunyah, sebab benda tu akan jadi lembut lagi. Kita kunyah yang kita tadi tu. Kalau takat celuk tu,
Tidaklah. Itu lagi. Desak seterusnya kurma saja yang Nabi buat. Sejenis je Nabi buat. Kita ni macam-macam bila nak tanya ni kak. Ada cicing lagi. Kita betul lah buat gapo cicing tu. Kadang ada sujuk kita buat. Kita tak usah buat sebenarnya. Tapi kita sabuk dengan orang. Pasal lah buat. Ada garai kita pun boleh buat gapo garai tu. Garai gula batu. Hak kita beli lagi cicing tu. Buat gapo cicing tu? Dia ambil lah ustaz. Guna cicing tu. Kita tak tahulah. Kalau kita nak cara Nabi, tak ada pun semua tu. Mudah je cara Nabi SAW. Sebab berkurma apa yang Nabi kunyah dan Nabi bagi kepada budak tadi. Seterusnya, azan di telinga bayi. Disunahkan azan di telinga bayi saat kelahiran. Ada yang berkata dilakukan azan di telinga kanan bayi dan iqamah di telinga kiri. Berdasarkan hadis Abu Rafi', dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah SAW adzana fi uzunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimatu bis salatin." Aku melihat Rasulullah SAW mengumandangkan azan di telinga Al-Hasan bin Ali saat Fatimah melahirkannya dengan azan semaya. Seperti azan semaya lah. Nabi SAW azankan di telinga Al-Hasan bin Ali. Ini juga sunnah, cuma ada sebahagian ulama khilaf dalam masalah ni. Ada ulama kata hadis ni dipertikaikan, seperti Al-Imam Ibn Qayyim dan lain-lain. Mereka kata hadis ni adalah hadis yang dipertikaikan. Sini pun dia ada sebut Syekh Albani mula-mula dia hukum hadis ni sebagai hasan. Kemudian Syekh Albani tarik balik penilaian hasan hadis tadi. Dia kata hadis ni adalah hadis yang dhaif. Azan di telinga bayi tadi, memang hadis ni ada dhaif. Cuma bagi saya kan nak buat tu tak ada masalah. Kita nak buat. Cuma kalau kita nak kata sahih ke tidak daripada Nabi, rajihnya hadis ni bermasalah. Kalau kita nak kata mari daripada Nabi SAW, hadis ni dipertikaikan oleh para ulama. Dan ramai ulama mempertikaikan hadis ni. Sebab ada kecacatan yang berlaku pada hadis tersebut. Kalau nak buat, tak ada masalah nak buat. Saya pun azal. Ngoyola suruh azal tak? Kita azal lah. Wallahu alam. Masalah ni. Habis bab berkenaan akikah. Lepas tu masuk bab berkenaan jihad. Payah ni bab jihad ni. Kita tak berjihad nak syarah bab jihad ni payah lah. Wallahu alam.